Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak-anak sekalian, di kesempatan dalam kesempitan waktu ini, mari kita bincang berkaitan dengan peranan dan limitasi guru, ibu bapa, murid dan Kementerian Pendidikan. Ya, yang saling berkait di antara satu sama lain. Guru ada peranan dia, ibu bapa ada peranan dia, murid ada peranan dia, kementerian ada peranan dia, masyarakat ada peranan dia. Jadi, guru, ibu bapa, murid, kementerian, dan masyarakat setempat ataupun organisasi, ya. Ibu, okey. Guru mempunyai saluran-saluran yang dia sendiri buat. Guru ada lembaga peperiksaan peringkat sekolah, ada jawatan kuasa disiplin, co-curriculum, dia ada lagi mesyuarat guru-guru, ya, mengikut subjek masing-masing, ya. Persatuan Agama Islam, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. Ibu bapa, dia ada persatuan ibu bapa dan guru. Ya, ada peranan kawalan di rumah, boleh membekalkan segala keperluan. Ya, murid peranan dia belajarlah, kan, dan patuh segala peraturan. Kementerian buat syllabus, buat peraturan sekolah, okey, supply guru-guru, bagi latihan guru-guru, buat matab, buat bajet dan sebagainya. Dan organisasi setempat boleh buat aktiviti-aktiviti yang melibatkan masyarakat, gotong royong, aktiviti bersilat bersama, pembersihan surau masjid, macam itulah, ya. Saling kait mengait dan saling boleh tegur menegur. Tegur menegur. Ibu bapa dan guru boleh saling tegur menegur. Kalau ibu bapa nampak kepincangan di peringkat sekolah atau peringkat guru, dia boleh tegur. Dan kalau ibu bapa guru juga nampak kepincangan di peringkat peranan ibu bapa, dia boleh tegur. Dan dalam tegur menegur ni diperlukan open minded ataupun berlapang dada. Lapang dada, ya. Lapang, kalau dada tak lapang dalam hubungan sosial, dia akan jadi bergaduh. Okey, formula dia kena berlapang dada. Dan masing-masing kena beranggapan bahawa saya salah dan kamu betul. Ya. Guru kena kata, yes, saya salah dan ibu bapa betul. Ibu bapa kena kata, yes, saya salah dan guru betul. Okey. Saya salah, kamu betul. Okey. Jangan pendekatan yang diambil adalah kamu yang salah, saya yang betul. Ini salah. Ini akan menyebabkan stres dan tension, ya. Kalau masing-masing kata saya salah, kalau di atas teguran tu, ya, kenapa anak bunting sekolah? Contoh dia. Ibu bapa kata, ya, saya salah, saya tak pastikan anak saya datang ke sekolah. Ibu bapa pun kata, ya, guru pun kata, saya sekolah, saya tak dapat menarik anak-anak supaya dia minat datang ke sekolah. Jadi kan, masing-masing kata dia salah dan masing-masing kata, oh, kita baiki diri kita masing-masing lah. Jadi hubungan tu menjadi harmoni. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan kamu salah, saya betul, ibu bapa kata anak tak datang sekolah, punting sekolah kerana ibu bapa kena guru tak pandai mengajar, guru buli murid, guru
Apa lagi macam-macam lah guru rotan murid, denda murid menyebabkan murid jadi merajuk atau belajar. Kemudian guru pula salahkan ibu bapa. Okey. Tadi ibu bapa salahkan guru. Ini guru pula salahkan ibu bapa, kata ibu bapa membiarkan, mengabaikan anak-anak, tak bagi yuran sekolah apa semua tu. Jadi ini akan menyebabkan hubungan jadi tegang. Jadi gunakan pendekatan yang ini ya, saya salah, kamu benar. Dan gunakan pendekatan berlapang dada ni, ya, open minded dalam segala perbincangan. Jangan gunakan ini. Dan gunakan ini, jangan gunakan close minded. Ya, berpikiran sempit. Okey, mari kita bincang bersama. Okey, guru berperanan, orang tua mempunyai peranan, sekolah dan Kementerian Pendidikan dalam mengatasi masalah pendidikan dan mendukung perkembangan siswa sangat penting. Peranan orang tua, peranan sekolah dan peranan kementerian ni sangat-sangat penting ya. Dekat sekolah ni ada banyak masalah yang perlu diatasi bersama. Perlu diatasi, bukan saling tuduh-menuduh, bangau-bangau. Tapi saling hormat menghormati, saling cuba membantu menyelesaikan masalah yang banyak ya. Namun masing-masing pihak memiliki peranan dan keterbatasan yang berbeza. Okey, kita faham dia punya peranan dia dan keterbatasan yang berbeza. Apakah peranan dan apakah keterbatasan itu? Dan macam mana kita atasi? Okey, kita lihat peranan orang tua. Peranan orang tua adalah kunci dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka sendiri. Ini anak mereka sendiri. Ya, kunci ya. Beberapa peranan orang tua meliputi: satu, mendukung dan motivasi. Orang tua perlu memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada anak-anak mereka dalam belajar dan mencapai tujuan akademik ya. Anda nak skor 6A. Dapat skor 6A, dapat hadiah pergi melancong, contoh dia. Itu motivasi ya. Okey, ini dapat melancong. Peruntukan kena keluarkan itu daripada motivasi ibu bapa. Okey. Okey, itu dia ya. Limitation dia, peruntukanlah bajet lah. Bajet tu kena carilah. Pandai-pandailah ibu bapa ya. Okey, yang kedua, keterlibatan dalam pendidikan. Orang tua harus terlibat dengan pendidikan anak-anak mereka dengan berpartisipasi ya, ambil contribution dia ya. Dalam pertemuan sekolah, mengawasi kerja rumah, semak kerja dia. Semak kerja sekolah. Kerja sekolah ni kena semak. Dan berkomunikasi dengan guru secara harmoni. Komunikasi dengan guru ni secara harmoni ya. Ini harmoni, secara harmoni. Bukan tuduh-menuduh, kena open-minded ya. Harmoni ni datang daripada open-minded ataupun berlapang dada. Dan ngakui, jangan sombong, ngakui masing-masing. Dia kena dua pihak, dia tak boleh satu pihak ya. Satu pihak dia tak jadi ya. Dan dia mesti bersikap saya salah, awak benar. Okey. Dia bukan cerita macam bangau-bangau. Mesti dua-dua pihak mesti bersikap macam ni. Ini dua-dua pihak ya. Bukan, dan dia kena ada platform yang tertentu ya. Bukan ibu bapa boleh datang tiba-tiba ke sekolah dan terus bertanya. Dia ada platform yang mana ibu bapa boleh berperanan. Guru ada platform dia tertentu, ibu bapa ada platform tertentu ya. Kalau nak correct kesalahan dalam soalan peperiksaan, ibu bapa just complain kepada cikgu lah yang kena bawa ke dalam platform penilai ataupun audit sekolah. Okey.
ataupun pejabatan peperiksaan. Ya, ibu bapa tak boleh bawa. Itu dia bawa hanya akan menyebabkan berlaku pergaduhan saja. Ya. Ibu bapa nampak kesalahan tu, dia just complain saja. Terpulang pada cikgu macam mana dia nak analisa, dia nak tengok kepada komplain tu betul ke tak betul. Tugas ibu bapa hanya adu. Bila ibu bapa ngadu, guru-guru tak boleh kecil hati. So itu dia punya observation dia. Jawablah balik. Penilaian anda tu betul ke tak betul, ya. Secara objektif. Okey, sama juga dengan apabila guru komplain anak murid tu malas tak buat kerja sekolah, dan ibu bapa kena tengok anak dia tu betul ke tak buat kerja sekolah, betul ke ponting. Okey, ataupun dia punya kapasiti dia memang kapasiti dia buat tapi dia lembab, tak siap. Ataupun dia ada banyak main handphone. Ibu bapa kena tengok itu, ya. Dan nilai, bukan terus defensif. Sikap defensif tak bagus. Ya, defensif. Terlalu defensif, terlalu nak membela. Okey. Okey, dalam menciptakan kemudian penciptaan lingkungan belajar yang baik di rumah. Ada meja, ada kerusi, ada lampu yang belajar, ya. Kalau tak ada kat rumah, tak kondisif, belajar ke library. Ataupun buat macam Abraham Lincoln, ada lampu jalan kat depan rumah tu, okey, belajar ke lampu jalan tu. Ada usaha, ada jalan. Okey, ada tekad, ada jalan dia. Okey, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah dapat membantu anak-anak belajar dengan baik. Ya. Kalau tak mampu, cari jalan juga supaya boleh belajar. Ya, buat discussion group ke. Okey, pergi rumah kawan yang ada lampu ke. Kalau miskin ataupun bilik tak ada nak belajar, adik-adik ramai, pergilah belajar di rumah kawan. Okey. Okay, orang dulu dia pergi belajar mengaji, minyak tanah aja pergi belajar, rumah tok guru, pergi jalan kaki. Boleh je buat. Kemudian pemantauan kehadiran ke sekolah. Orang tua perlu memantau kehadiran anak-anak ke sekolah dan memastikan bahawa mereka hadir secara teratur. Hadir ke sekolah, jangan ponting. Pergi sekolah kejut, dia bangun pagi, awal-awal, tidur awal, ikut jadual. Okey. Waktu tidur, waktu makan, waktu pergi sekolah. Itu ibu bapa yang kena pastikan. Itu saja peranan bapa. Senang, 3 je peranan dia. Ya. Tak boleh nak pergi push lebih tu. Nak mengajar, subjek tu kadang-kadang, ibu bapa tak boleh nak mengajar. Itu limitation dia. Dia bukan pakar dalam bidang tu. Yang pakar bidang tu adalah cikgu. Cikgu yang profesional akan pastikan anak murid dia belajar dengan betul. Ya. Apakah limitasi? 1, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam mendukung pendidikan. Sumber daya ni maknanya apa tu, kewangan, buku teks, okey, library, waktu sebab dia kerja waktu siang untuk cari nafkah untuk keluarga je, dia kekurangan waktu. Yang kedua, terbatas pengetahuan, ya. Subjek sains dulu dengan subjek sains sekarang lain. Matematik dulu dengan matematik lain sekarang lain. Jadi walaupun ibu bapa pernah mengambil SPM, tetapi SPM dia jenis yang dulu. Sejak pelajaran Malaysia dia dulu. Walaupun dulu dia skor A, 10A, ibu bapa ni, tetapi dulu lain. Ya. Dia punya sukatan pelajaran dia lain. Jadi pengetahuan pun terbatas. Dan keterampilan dalam membentuk anak-anak dengan tugas sekolah mereka. Ya. So, terbatas dalam membantu ni. Ini adalah peranan yang lebih besar, adalah kepada memberikan pengetahuan adalah kepada guru yang profesional dan guru yang dedikasi. So ini lebih kepada guru. Sebab tu limitation ni boleh diatasi dengan guru, peranan orang lain. Ada people role ni panggil, ya.
ada people role, peranan orang lain, peranan guru lah. So sama ada dia kalau tak sempat waktu dia panggil guru extra tuition punya cikgu, upah cikgu untuk mengajar kalau yang pengetahuan tu tak ada. Tidak semua orang tu mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai untuk mengajar anak-anak dia. Tugas mengajar, tugas cikgu, jadi dia boleh upah cikgu tuition, guru tuition, hantar tuition. Buat study group. Okay. Study group ni buat past year paper. Okay. Ini ada usaha, ada jalan. Bagi semangat. Study group ni pula, ibu bapa dia sponsor makan, minum dia, tempat dia, tempat belajar. Okay. Ini sama ada dibuat oleh sekolah ataupun dibuat oleh ibu bapa. Kalau ibu bapa tak boleh buat, sekolah kena buat. Sekolah tak boleh buat, ibu bapa kena buat. Tuition dengan study group ni. Okey. Kalau asas dia tak cukup kuat, bagi balik back to basic balik. Bagi asas dia. Kalau anak tu tak boleh membaca, menulis, mengira, dia terlampau lembab, ini kita back to the basic balik. Hantar dia kepada kelas khas. Back to basic. Balik pada basic. Tapi kalau dia dah buat ni, kita boleh advance dia. Okay. So, dimasuk dalam kelas khas. Saya buat kelas hybrid. Campur dengan semua budak-budak pandai. Tapi dalam masa yang sama, bagi quality time untuk pisahkan budak yang tak berapa cerdik ni di dalam kelas yang khas, yang tak perlu lama, tetapi berkualiti. Jadi maknanya setiap anak dia punya peranan masing-masing, dia ada bakat masing-masing, dia ada kepandaian masing-masing. Kita tak boleh ajar itik untuk memanjat pokok. Tak boleh. Sebab itik dia punya kepakaran dia adalah berenang. Kita tak boleh mengajar monyet untuk berenang walaupun dia skor A dalam memanjat pokok. Dia berenang ke laut tak boleh. Mati dia. So begitu juga dengan murid, dia bukan, kita kena faham dia tak faham dia macam monyet dengan istilah monyet dengan itik tadilah. Tidak sama. Allah ciptakan dia berbeza-beza. Okey, apakah peranan sekolah dan peranan guru? Peranan sekolah adalah untuk memberikan pendidikan yang berkualiti kepada pelajar, pendidikan berkualiti. Pendidikan berkualiti ini maksudnya ilmu yang diajar adalah ilmu yang betul. Fakta betul. Fakta dia betul. Kalau ikut sejarah, fakta sejarah dia betul. Jangan bagi yang fakta sejarah dia boleh dipetikaikan. Jangan masuk dalam exam kalau dia boleh petikaikan. Skema jawapan yang dia boleh petikaikan, jangan masuk dalam exam. Fakta yang betul. Sama juga dengan pendidikan Islam. Fakta dia kena betul. Jangan masuk fakta yang salah ataupun perkara yang mengelirukan. Tak payah tanya kalau kita tak pasti. Kalau cikgu tak pasti, tak payah tanya. Pendidikan mesti berkualiti. Dan membentuk saksiah diri. Ada manfaat di belajar benda tu. Jangan tanya soalan-soalan ataupun ajar benda-benda yang kabur dan tidak berkualiti. Fakta salah. Okey. Jangan tergeliatkan pemikiran minda, logik budak-budak ni. Kalau di sekolah dia rasa tergeliat ataupun dia rasa fakta tu kena tipu, nanti dia, sebab tu negara tak maju. Sebab melahirnya orang-orang yang kena tipu dan dia menipu orang lah. Dan dia mengamalkan fakta-fakta yang salah. Dan apa yang dia belajar tu buang masa saja sebab tak berkualiti, tak ada manfaat untuk kehidupan dia. Tak ada manfaat untuk kehidupan dia. Belajar kira-kiranya apa guna untuk kiraan tu? Tak tahu apa nak guna. So, kita ajar dan tahu guna dia untuk ini untuk insurans, ini untuk beli kereta, ini untuk beli rumah, ini untuk penjimatan simpanan.
ajar macam tu. Baru dia ada manfaat. Kalau tidak, buang masa. Okey, pengajaran dan bimbingan. Memberikan pengajaran dan bimbingan bersiswa dalam membantu mereka mencapai tujuan akademik. Tujuan akademik dia apa? Lulus dengan cemerlang. A. Okey. Dapat A. Kemudian mengatasi tentangan perilaku. Ini kadang-kadang perilaku budak-budak ni disiplin dia sangat teruk lah ya. Mengelola dan mengatasi masalah perilaku siswa di dalam lingkungan sekolah. Ya, yang mana isap rokok, ya, tak punctual time tak tepat, tak fokus. Okey, kena tangani dengan betul, tangani dengan bijaksana, tangani dengan hikmah. Ya. Dengan hikmah, atasi masalah itu dengan hikmah. Bukan bagi dia malu, bukan bagi dia hukuman yang menyebabkan dia jadi impact negatif lagi. Okey, dengan hikmah. Okey. Kemudian, keterlibatan orang tua, komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua dalam mendukung perkembangan siswa. Komunikasi, apa masalah dia bagi tahu. Sama ada berdepan ataupun melalui WhatsApp atau sosial media. Tak semestinya berdepan. Ya. Melalui WhatsApp, apa masalahnya? Hari ini anak tuan tak datang sekolah. Okey, bagi tahu. Hari ini anak tuan main-main. Tak fokus. Dalam kelas dia tidur. Okey, bagi tahu saja. Okey. Ini tapi kena bagi tahu 3 pujian biasanya formula dan hanya satu baru cerita pakai kritikan negatif. Anak anda bagus datang kelas, anak anda selalu bantu orang, anak anda baik, tetapi dia ada satu kelemahan dia iaitu dia tak fokus belajar. Bila saya ajar dia main-main ataupun dia tidur, dia mengantuk. Itu cara dia. Bukan anda bagi bila ada masalah aja bagi tahu. Bila tak ada masalah, kebaikan pun kena bagi tahu. Kena bagi tahu 3 kebaikan dan kita baru kritik satu. Itu formula dia. Dan kita kena ajar anak bila dia buat satu salah, dia kena bayar balik 3 kali. 3 kali ganda. Iaitu kalau dia ponteng 1 hari, dia kena bayar 3 hari. Okey, dia buat salah satu, keburukan satu, buat dosa satu, dia kena buat 3 kebaikan. 3 kebaikan. Ya. Derma lah, pergi buang sampah lah, pergi buat kerja rumah lah. Okey, 3 kebaikan dia buat. Dah bayar. Dah habis, lupakan. Jangan ungkit-ungkit aja. Okey, perkembangan program pendidikan. Mengembangkan program-program pendidikan yang sesuai dengan keperluan siswa. Ya, dia suka apa? Dia suka apa? Ya. Dengan kurikulum, dia suka berkuda, dia suka memanah, dia suka menembak, dia suka kawat kaki. Okey, kita kembangkan. Kemudian dari segi fokuskan kepada dia punya apa yang sesuai dengan dia. Kalau dia punya minat lebih cekap dalam matematik, kita asah dia matematik dan kita baiki apa yang dia kelemah dalam sains, ke contoh dia. Jadi dia bangga dapat menjawab soalan matematik, dia dah semangat, lepas tu baru kita bagi yang dia sukar untuk buat, iaitu pelajaran sains, macam tu. Okey, apakah limitasi sekolah ataupun guru? Ya? Satu, keterbatasan sumber. Okey, fizikal manusia ataupun baik fizik maupun manusia. Ya, secara fizikalnya sekolah tu kurang library, kurang buku, kurang laptop, macam-macam kurang, itu terbatas. Ya, dan kena kongsi bersama-sama murid buat giliran. Kalau terbatas, buat giliran. Okey. Dan ajar fokus pada benda yang penting saja. Jangan penting yang tak penting, tak payah. Okay. Terkadang terbatas waktu dalam mengatasi masalah yang kompleks. Ada masalah-masalah kompleks, masalah diri sendiri, ada masalah guru ataupun masalah murid. Masalah guru yang kompleks, ya,
Lah, guru pun kena scammer. Guru pun kena scammer, guru pun banyak utang, guru pun ada masalah tak payah pancit, guru pun manusia biasa bergaduh dengan anak isteri. Masalah murid, masalah disiplin dia, masalah dia ponteng, masalah dia tak lulus. Itu masalah dia. Keterbatasan waktu, keterbatasan memberi perhatian individu setiap siswa, ya, tiap-tiap seorang tu. Kemudian juga terbatas untuk habiskan silibus. Sekarang ini yang kritikal, habiskan silibus cikgu. Nak habiskan silibus. Kadang-kadang cikgu sakit, kadang-kadang cikgu pergi haji 40 hari. So, macam mana nak buat? Kalau cikgu pergi haji 40 hari, dia kena rekod dia punya pembelajaran tu supaya budak tak tinggal masa dia pergi haji. Selama 40 hari, hari-hari dia kena buat. Dia kena buat video macam yang kita buat sekarang ni. Dan baru dia boleh pergi. Kalau dia cuti sakit 2 tahun, dia kena buat juga semua homework, kertas kerja ataupun teknik menjawab soalan SPM macam yang kita buat sekarang ni. Jadi, dalam masa 2 tahun dia bercuti, tak ada guru ganti. Dia kena cancel ke kenapa ke. Jadi dia masih murid dia tidak tertinggal, tidak terbengkalai, ya. Guru relief, guru tu tak mengajar. Ya. Jadi boleh buat ibadat dan anak murid pun boleh pandai. Jangan bagi alasan bahawa saya pergi haji, saya tak tahu. Saya sakit, saya tak tahu. Oh, itu responsibility itu lepas gitu saja. Tak boleh, ya. Dah tahu dah nak pergi haji, prepare awal 40 hari itu buat video, buat contohnya lah, ya. Itu cadangan. Sama juga dah tahu dah nak sakit, dah diagnose, masa nak buat rawatan terapi itu mungkin masa tu tak ada, tapi before appointment tu dah boleh dah hari-hari keluarkan 2-3 video supaya benda tu menjadi ilmu kekal. Jadi anak murid tidak tertinggal. Nah, habiskan silibus ni, ya. Kejar-kejar silibus. Kejar-kejar silibus, fokus saja kepada benda yang penting. Lagi apa dia? Yang keterbatasan cikgu. Ya. Cikgu mungkin dia ada komplain dia tak cukup gaji. Komitmen dia besar. Dia kena buat kerja luar, tuition lah apa benda tu. Okay. Kalau dia buat dalam bidang kepakaran dia, untuk memahirkan dia menjadi lebih cekap guru, buat banyak soalan pasir paper dalam tuition, bagus. Supaya dia boleh, kemahiran tu dia boleh kembalikan balik kepada sekolah. Ya. Tapi kalau dia cikgu jual burger, cikgu jual restoran, tak bagus, tak boleh lah. Itu luar bidang dan dia tak membantu dalam menambah kemahiran dia, kecekapan dalam pengajaran. Ya. Okay. So, nak siapkan co-curriculum pula. Banyak aktiviti luar co-curriculum. Kemudian nak buat report. Sepatutnya report ni buat tugas-tugas kerani. Ini semua buat tugas kerani dia kena buat. Ini semua kena bincang dengan kementerian dan buat patuh kepada aula. Apa yang lebih aula? Apa yang lebih aula pada waktu itu? Okey, mengajar ke atau buat report? Mengajar ke atau buat kurikulum? Apa yang lebih aula? Kalau di dekat SPM, lebih aula, ni syariat aulawiyat, ya. Apa yang lebih aula? Apa lebih prioriti? Kalau waktu tu dia nak ambil SPM, janganlah pergi buat kurikulum. Kalau waktu tu dah kritikal, okey, masa tak cukup, cikgu tak cukup, okey, janganlah buat aktiviti itu. Ya. Okey, kita faham bahawa cikgu ada anak, ada isteri, ada apa semua untuk dia, takkan dia nak 24 jam kat sekolah. Tetapi kita sarankan limitation ni diatasi dengan cara quality time. Tak payah 24 jam kat sekolah, tapi masa 5 minit tu
5 minit itu berkualiti. Bukan 5 minit itu waktu untuk mengumpat, mengata, menuduh orang sana salah orang sini. Tapi 5 minit itu gunakan untuk selesaikan masalah tu. Okey, quality ya. Tekankan quality. Quality time, quality pengajaran. Ya, dia mengajar 5 minit tapi berkesan. Sebab dia dah selalu mengajar benda tu pakar. Tapi kalau dia subjek orang yang dia mengajar, dia tak pakar benda tu, kan buang masa. Sepatutnya dia boleh selesaikan masalah matematik dalam masa 5 minit, dia jadi 2 hari, 3 hari tak selesai, dia pun tak faham. Kita pun tak boleh jawab, dia pun tak boleh jawab soalan tu. Kan buang masa. Tak ada berkualiti. Training tak cukup. So, yang ni kena boleh bincang dengan kementerian. Lahirkan orang yang berkualiti dan tahu menggunakan quality time tu. Okey, apakah peranan Kementerian Pendidikan? Peranan Kementerian Pendidikan adalah untuk mengembalikan kebijakan, buat polisi. Polisi ya. Buat dasar yang bijak. Jangan dasar tukar kasut daripada kasut putih ke kasut hitam saja. Dasar ubah benda yang salah kepada benda yang betul. Soalan-soalan yang salah kepada soalan yang betul. Fakta yang salah kepada fakta yang betul. Okey. Soalan-soalan yang mengarut, yang tak ada impak kepada saksiah pelajar, kepada soalan-soalan yang dia boleh fikir dan dia boleh kesan kepada kepribadian, dia boleh guna. Jangan ajar-ajar benda-benda yang tak berguna, yang outdated. Ya, teori-teori sains yang outdated. Kiraan-kiraan matematik yang memeningkan kepala tetapi tak ada guna langsung. Itu dia. Kemudian menetapkan standard pendidikan dan mengawasi sistem pendidikan. Awasi sistem tu ya. Sekolah-sekolah berjalan dengan betul, guru cukup, alatan cukup, ada pentadbir, ada pengurus daripada pengurus atas, guru besar, kepada penolong kanan, kepada guru-guru pakar, kemudian kepada guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain yang mengajar. Okey. Setiap satu ada dia punya supervision, dia ada consultant ya. Kemudian mengembangkan kebijakan ya. Kebijaksanaan hikmah atau mengembangkan kebijaksanaan pendidikan yang mengatur kurikulum, pengajaran dan penilaian. Ini peranan dia ya. Buat audit. Tengok berkesan tak berkesan. Ya. Feedback dia dapat balik. Okey. Jangan duduk makan tidur saja. Lepas tu nak salih carah salah orang saja. Kena ikhlas. Kena jujur dalam menjalankan tugas dia, sebab itu akan ditanya di akhirat besok. Apa yang kamu buat? Kamu berkuasa dalam Kementerian Pendidikan, apa yang kamu buat? Itu Allah akan tanya. Boleh jawab, tak boleh jawab. Ya, secara jujurnya. Okey, anda ada kuasa ke atas, anda nak tekan anak buah bawah saja, nak tekan cikgu-cikgu. Tapi anda tak atasi masalah, tak jaga kebajikan dia. Itu akan ditanya besok di akhirat. Ya, anda tak buat kerja, anda nak tutup anda punya kelemahan, kemudian anda cari kelemahan cikgu-cikgu, kelemahan orang lain. Sebenarnya kelemahan anda tak buat kerja, tak buat polisi, tak nilai kurikulum, ya, tak terlibat dengan pengajaran, anda tak tahu masalah tu, anda bagi je semua kerja-kerja kerani anda bagi cikgu, kerja-kerja kurikulum bagi cikgu, mesyuarat sana, mesyuarat sini, mesyuarat tu sepatutnya anda yang buat keputusan, anda libatkan cikgu pula yang kena buat keputusan, cikgu yang kena buat semua benda. Jadi pentadbir dalam Kementerian Pendidikan kena buat tugas dia. Ya. Dia buat tugas dia. Kemudian dah dibuat tugas dia, baru dia dah murni, baru bagi cikgu. Jangan buat test-test saja. Buat uji kaji. Ini bukan masa untuk buat uji kaji. Okey. Kemudian meletakkan standard pendidikan nasional untuk memastikan kualiti pendidikan. Ini kualiti ya. Semuanya kita nak buat dalam bentuk berkualiti. Jangan buat cincai saja. Okey. Okey. Dana pendidikan. Ni kita cerita pasal dana pendidikan ya.
Mengelolakan sumber daya dan dana. Ni minta lah, kalau tak cukup duit, minta dengan Kementerian Kewangan buat kertas kerja, buat timeline, kertas kerja, buat timeline, okay. Buat apa lagi? Buat rancangan pendidikan 10 tahun, rancangan pendidikan, okay. 5 tahun, 10 tahun, okay. Buatkan di KPI, dana tu, KPI dia apa, berapa banyak sekolah nak dibuat tahun ni. Kalau cikgu mengajar 40 orang, boleh kurangkan kepada 25 orang ke tak? Buatlah silibus, ya. Kalau daripada 6,000 guru ada masalah, 600,000 guru, 20% ada masalah. Masalah disiplin, masalah ponteng, masalah tak cukup ilmu, masalah tak pandai mengajar, masalah kena scammer, masalah duduk berjauhan dengan isteri, 20%. 20% ni adalah banyak ni. Ya, 1,000, 120,000, 20% daripada 600,000 cikgu. Ya, kalau satu orang mengajar 40 orang murid, berapa murid yang akan terjejas daripada cikgu yang ada masalah? Berapa puluh ribu murid yang akan terjejas? So, kalilah sendiri. So, ni tidak boleh on. Tak boleh, tak boleh terjadi macam ni. Jangan terjadi macam ni. Ya. Jangan ada guru masalah, hantar dia kena pergi hospital balik, pergi workshop balik, repair balik yang mana ada masalah. Ya. Cek balik sistem pendidikan, maktab perguruan. Dia melahirkan guru-guru berkualiti ke tidak? Itu tugas kementerian. Dia yang kena review. Kemudian ini kita masuk dalam penyediaan pelatihan guru. Melatih guru, ya, menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional guru. Hantar dia tingkatkan profesional. Tapi bila hantar dia pergi belajar, kena ada guru ganti. Tidak boleh tak ada guru ganti. Murid tu akan tertinggal. Ya, murid tak boleh tinggal. Murid jangan ditinggal. Sebab bila ditinggal, dia akan sakit. Okey. Macam kita tak ada makan, kita tak boleh. Ya, kita kena ada makan. Kena ada makanan rohani, ilmu tu kena ada. Jangan bila ada cikgu tak bagi ilmu, cikgu pergi kursus ke, pergi belajar lagi, kena ada ganti yang mengajar. Ganti tu pula ganti yang orang yang berkualiti. Jangan pakai tangkap muat saja, pergi ambil mana-mana orang yang tak ada kerja, menganggur, yang tak ada basic ajaran tu, pergi ganti. Okey. Kena ada sistem pelapis. Kena fikirlah. Macam tu, macam mana nak ada sistem pelapis kalau seorang pergi, seorang lagi jaga. Ya. Mengikut aturan giliran dia. Ya. Apakah limitasi Kementerian Pendidikan? Okay, kadang-kadang Kementerian Pendidikan mungkin menghadapi keterbatasan dana yang mempengaruhi dana juga. Ya. Tak cukup dana, tak cukup duit bina sekolah, tak cukup duit bayar gaji cikgu, bayar apa tu, bayar macam-macam lah. Ya. Jadi ini adalah kena elakkan ketirisan berlaku. Jangan membazir. Nabi bagi tahu, jika kamu mengambil wuduk walaupun di air sungai yang mengalir, kamu dalam keadaan mewah, kamu tak boleh bazir. Membazir je isunya. Makanan banyak, guru banyak, tapi membazir. Bazir. Ya, ini saja. Ini adalah formula ekonomi yang paling tinggi. Nabi dah ajar. Formula ekonomi yang paling power sekali adalah jangan membazir, jangan ada ketirisan ni. Okey. Sumber jangan membazir. Sumber maknanya aset-aset jangan cepat rosak, beli rosak, ganti baru. Okey. Cat klinik, cat sekolah, hari ni cat, besok dah tanggal. Bazir. Ya. Guru ajar pergi kursus hari ni, besok dah lupa dah nak ajar. Macam mana apa yang dia ajar tu dia tak boleh sampaikan balik pada murid. Nak kena hantar di kursus balik. Kan membazir. Ya. Buat sekali dan dia berkesan. Ya. Professional.
Okey, dana ni atasi dengan ketirisan. Elakkan ketirisan dan pembaziran ya. Itu limit, walaupun kita tahu limitation ni, tapi boleh diatasi dengan elakkan pembaziran yang Nabi ajar. Elakkan rasuah. Okey, beli alat yang tak elok punya, beli komputer tak elok sebab rasuah. Buat sekolah sepatutnya harga 100 juta menjadi 1 bilion. Kan membazir. Kemudian roboh pula. Okey, buat lab sama juga makmal komputer tak boleh pakai. Tentangan dalam memastikan kebijakan yang dibuat di tingkat nasional. Mungkin polisi-polisi itu ada yang menentang. Okey, dipandailah berhujah di parlimen, pandailah beri alasan, pandailah backup. Dan kalau dia dapat keputusan itu, tekad Faizal Zamta, atau kalau Allah dah bincang, dah buat kaji selidik, buat kaji selidik, dah dibentang, dah dimesyuaratkan dan diterima oleh semua. Ya, bila anda dah terima semua, terus laksanakan walaupun ada tentangan. Okey, tapi pastilah benda tu konsisten. Jangan setahun ni buat, batu tahun depan ubah, batu buat lagi satu benda lain, ubah lagi. Memang tak capai matlamat. Okey, buat jangka masa panjang. Okey. Kalau benda tu tidak efektif ya, tidak berkesan dan tidak efisien, tidak cekap. Kemudian kerjasama secara menyeluruh antara orang tua, sekolah dan kementerian yang saling berkait ya. Kerjasama, bukan diminta kerjasama, bukannya sekali tuduh menuduh macam bangau ni salah ibu bapa pula salah guru pula salah sekolah bagi banyak sangat bebanan kepada guru. Kementerian tak membantu, semua salah. Okay. Kementerian pula salahkan cikgu, tak pandai mengajar. Okay. So, kerjasama sangat penting ya, sangat penting. Kerjasama ni sangat penting. Okay, dia sangat penting kerjasama ni. Ini dapat dicapai dengan komunikasi terbuka, open communication. Masing-masing terus terang je apa benda dia. Jangan kecil hati. Hati kena besar sikit dalam mengembangkan pendidikan dan berbagi informasi tentang perkembangan siswa. Okay, transparent. Kalau ada masalah, cakap ada masalah. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan taruh di atas bawah kapet. Sapu sampah-sampah bawah kapet, tutup dia. Jadi nak jadikan sekolah tu nampak cemerlang, sampah-sampah hanya keburukan semua sapu bawah kapet. Jadi benda tu tak boleh selesai. Penting untuk memahami bahawa setiap pihak memiliki peranan masing-masing yang unik. Masing-masing peranan yang unik. Orang lain tak boleh nak campur. Ini platform ni adalah platform yang perlu dibuat oleh kementerian. Kementerian kalau tak buat, memang tak jadi. Ini peranan dimain oleh cikgu dalam mengajar, dalam buat sistem peperiksaan dengan soalan-soalan yang betul, semua cikgu buat. Ibu bapa tak boleh buat. Ibu bapa boleh komplain aja, dia tengok soalan tu tak betul, jawapan skema jawapan tak betul, dia komplain aja. Siapa yang kena buat? Cikgu lah. Takkan ibu bapa nak pergi sekolah, cikgu lah kena buat. Bila cikgu pula komplain sistem syllabus tak betul, cikgu komplain pada kementerian. Siapa yang kena buat? Kementerian lah kena buat. Cikgu takkan nak pergi masuk dalam pejabat pentadbiran, buka fail semua, duduk. Dia nak mengajar. Dia tugas dia mengajar. Okey, itu dia. Masing-masing peranan yang unik. So, jalankan peranan masing-masing dan terima feedback. Maklum balas tu. Dan peranan ini harus saling melengkapi untuk mencipta lingkungan pendidikan yang lebih baik ya, dalam keadaan harmoni. Ya. Itu kita bincang berkaitan dengan limitasi dan peranan masing-masing, iaitu peranan ibu bapa, murid-murid, peranan dia belajar, ibu bapa memberikan sokongan kepada murid, ya, peranan guru, peranan kementerian dan peranan masyarakat. Okey. Masyarakat pun saling sokong menyokong dan hormat menghormati.
Sekian saja, semoga mendapat manfaat dari perbincangan kita ini. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah asri yang baik dari Allah SWT dan yang lemah dari kemampuan diri sendiri. Semoga dapat manfaat. Subhanakallahumma hamdi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bis. Okey, yang ini kita cerita pasal menyediakan platform yang sesuai ya. Dia ada platform yang sesuai ya. Nak menjadi sekolah cemerlang yang perlu bincang ialah Disney PIBG ya. Jawatankuasa peperiksaan dia bincang, dia tak boleh cross. Platform ni adalah jawatankuasa tertentu yang tak boleh cross di antara satu sama lain. Dia ada jawatankuasa disiplin yang boleh bincang. Setiap sekolah yang tiap orang lain orang khas tertentu tak boleh cross. So, jangan bincang platform yang salah. Nanti buang masa buat gaduh saja ya. Ini kita dah bincang fakta platform yang betul tadi ya. Jangan pakai masuk saja, pakai terjah saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.